Ustaz Sulaiman Mubah dia buat dia. Mesti Malaya. Mesti Malaya. UM. Ha? Pasti apa nak masukkan lagi. UM. Dia syariah. Dia Suluddin lah. Ke tafsir. AI. Master UM ya. Dia dah master UM. Dia masuk dia. Dia juga. Ha. Mana? Ikan yang pengarah saya Islam dia. Mau. Buka. Malah. Ke Iwan yang kedua. Dia masuk apa putih. Dia tak ada bagi meeting apa pun. Dia boleh tak? Okey. Dia tunggu siapa? Tak ada. Okey. Okey. Oh, dia. Ni Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal kerana dapat kita sama-sama meneruskan lagi perbincangan kita dengan menggunakan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah alaih. InsyaAllah pada malam ini kita masuk kepada bab yang baru, fasal yang baru, ya, iaitu berkenaan dengan faslun fi afatil ilm wa bayanil ulama isu wa ulama'il akhirah, iaitu fasal yang menerangkan berkenaan dengan penyakit-penyakit ilmu dan juga keterangan tentang ulama su dan ulama akhirat, ya. Ulama yang jahat dan ulama yang baik. Ulama usu' humul ladzi qasduhum minal ilm
tana'um bil dunya, ya, wal tawassul ila manzilati 'indi ahliha. Ulama su', ya, adalah ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meraih kedudukan di kalangan manusia. Maksudnya ulama yang menjadikan ilmu dia untuk mendapatkan habuan dunia semata-mata. Menjadikan ilmu agama itu sebagai batu pijakan dia, batu loncatan untuk dia mendapat bahagian daripada dunia. Nama pun su', ya. Su' ini dari bahasa Arab, maksudnya buruk, keji. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Man ta'allama 'ilma mimma yubtara bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minan dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang belajar sesuatu ilmu yang seharusnya hanya dicari kerana wajah Allah, kerana mengharapkan pahala Allah, keredaan Allah, mardatillah, tetapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan mencium aroma syurga, tidak akan mencium aroma syurga, tidak akan mencium bau syurga, ya, di hari kiamat. Baik, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga disahihkan, ya, dalam Sahih Al-Jami', Sahih Ibn Majah, Sahih Abu Daud dan selainnya. Maksudnya di sini ulama yang belajar ilmu itu semata-mata untuk mendapat kedudukan, ya, mengejar dunia semata-mata. Sebab tu pentingnya sebagai seorang ulama, seorang yang mencari ilmu, ya, untuk menyucikan jiwanya daripada perkara-perkara yang keji, ya. Bila perkara-perkara keji itu ada, ya, dalam dirinya, merasakan ingin dipuji, merasakan ingin mengejar kedudukan dunia, sukakan populariti, ya, akhirnya ini yang akan merubah niat dia untuk menuntut ilmu, ya. Sedangkan kalau kita tengok berkenaan dengan niat ini sendiri pun satu kedudukan yang sangat penting, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pun memulakan hadis 40 itu, ya, dengan berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat, ya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih fahuwa finnar." Diriwayatkan oleh Tirmizi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama dan berdebat ataupun berdialog dengan orang-orang yang jahil atau memalingkan wajah manusia kepadanya, mengharapkan redha manusia, mengharapkan sokongan, mengharapkan populariti di kalangan manusia, maka dia diancam dengan neraka, ya. Maka dia di dalam neraka. Pentingnya menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, bukanlah mengharapkan selain daripada itu, ya. Berdebat dengan orang untuk menjadi ulama, dia menuntut ilmu semata-mata untuk supaya orang menggelarkan dia sebagai seorang alim. Dia menuntut ilmu sebagai orang memanggilnya sebagai ulama, orang menganggapnya sebagai tokoh, ya, supaya dia ada kedudukan dalam masyarakat. Dan dia juga menggunakan ilmunya untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, golongan sufaha. Yang mana kalau di kalangan sufaha, kalau dia berdebat dengan ilmunya tu, dia akan mendapat kedudukan, dia akan digeruni, dia akan mendapat perhatian, ya. Dan juga niatnya adalah untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, supaya dia dapat ramai pengikut disebabkan ilmunya, disebabkan perkataannya, disebabkan fatwanya, supaya dia dapat populariti di kalangan manusia, maka dia diancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla, ya. Sebab tu sebahagian as-salafus salih rahmatullah alaih mengatakan orang yang paling besar penyesalannya saat mati adalah ulama yang lalai
ataupun ulama yang tidak beramal, ataupun ulama yang menyia-nyiakan ilmunya. Maksudnya ilmunya digunakan untuk dunia semata-mata, tapi bukanlah untuk digunakan untuk dia beramal, dia menghayatinya, ya. Baik. Lepas tu kalau kita tengok perbahasan para ulama, ya, berkenaan dengan ulama su' ini sangat panjang. Sangat panjang, ya. Seperti mana terdapat satu hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul di akhir zaman manusia yang mencari dunia dengan agama. Di hadapan manusia, mereka memakai baju daripada bulu kambing untuk memberi kesan kerendahan hati mereka. Lisan mereka lebih manis daripada gula, namun hati mereka adalah seperti serigala, iaitu sangat menyukai harta dan kedudukan. Disebut, ya, yalbisuna juludal dha'ni ala qulubiz zihab, ya, iaitu golongan yang menjadikan agama untuk mengejar dunia. Dan Rasulullah menyifatkan mereka seperti manusia yang memakai baju bulu kambing, tapi hati mereka adalah seperti serigala, ya. Menampakkan mereka itu berpakaian seperti pakaian para ulama, ya. Tetapi sikap tamak mereka, nafsu mereka terhadap dunia ini begitu kemuncak, ya. Baik. Dan sebab itu kalau kita tengok nama pun ulama su', ya, ulama buruk, ulama jahat, sudah tentulah kerjanya bukanlah islah, bukanlah dakwah, bukanlah kerja dia untuk mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengajak manusia kepadanya, ya, menyeru manusia kepada pemikiran dia, menyeru manusia kepada kelompoknya. Maka inilah contoh-contoh ulama su', ya, yang kerjanya adalah merosakkan, menimbulkan kacau bilau, ya, dan sebagainya. Dan dia sendiri pun tidak beramal dengan ilmunya. Itu contoh-contoh ulama su', ya, ulama su' yang tidak beramal dengan amalannya. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, ulama su' duduk di depan pintu syurga dan mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya dengan ucapan dan seruan-seruan mereka. Maksudnya indahlah slogan yang dia gunakan, perkataan yang dia gunakan, tindak tanduk yang dia gunakan indah untuk mengajak orang ke syurga dan mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka dengan perbuatan dan tindakannya. Ini analogi yang diberi oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ucapan mereka berkata kepada manusia, marilah, ya. Sedangkan perbuatan mereka berkata, janganlah engkau dengarkan seruan mereka. Seandainya seruan itu benar, tentu mereka adalah orang yang pertama kali memenuhi seruan itu, ya. Ini perkataan Al-Imam Ibn Qayyim dalam Al-Fawaid, kitab Al-Fawaid, ya. Baik. Jadi kalau kita tengok para ulama, bila mereka menceritakan tentang ulama su', ya, dia telah muncul daripada dulu lagi. Zaman dahulu lagi sudah ada ulama su' di kalangan Bani Israel sendiri. Ketika mana ada di kalangan kaum Nabi Musa AS, ya, mereka merasa terganggu dengan larangan untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Nampun tak ada pemuka-pemuka, ya, di kalangan Bani Israel yang mengeluarkan fatwa supaya memasang jaring itu satu hari sebelum hari Sabtu, ya. Jadi ini satu helah yang dia buat, mengeluarkan fatwa yang menyalahi arahan Rasul. Baik. Azan. Okay, insya-Allah kita beri laluan sekejap lah, ya. Insya-Allah azan tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma bahazil amdita wassalam. Baik ya. Kita sambung perbincangan kita. Sebab itu Muaz bin Jabal radhiyallahu an membahagikan golongan ulama su' ini ya. Golongan ulama su' ini kepada beberapa bahagian. Kepada beberapa peringkat. Yang pertama, tengok ya. Yang pertama, ulama yang jika mengingatkan manusia, dia bersikap kasar. Jika mengingatkan manusia, ia menolak dengan tinggi hati. Ya? Maksudnya dia menyeru manusia kepada Islam dengan cara yang kasar. Ini pun termasuk ulama su'. Tetapi sekiranya dia diingatkan oleh manusia, maksudnya kesilapan yang ditegur, maka dia ego. Ya? Ego kepada teguran-teguran ke atasnya. Ini contoh ulama su' yang pertama. Dan yang kedua, ulama su' ya, yang menjadikan ilmunya alat untuk mendapatkan habuan daripada pemerintah. Menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jawatan dan sebagainya daripada pemerintah. Dan yang ketiga, ulama yang menahan ilmunya, maksudnya tidak menyampaikannya, menyembunyikan ilmunya. Mungkin dia selesa dengan keadaannya, ya, maka dia tidak bercakap benar dalam hal-hal yang tertentu. Dia menyembunyikan ilmu dia. Ini termasuk juga sikap ulama su'. Dan seterusnya, yang keempat, ulama yang memilih-milih pembicaraan dan ilmu, ya, memilih perkataan yang tidak mengundang rasa marah, yang mengundang populariti ke atasnya. Dan ilmu itu digunakan untuk menarik wajah manusia kepadanya. Dan tidak memandang orang-orang yang memiliki kedudukan yang rendah. Dia ada standard dia. Dia ada sikap yang buruk ya. Iaitu ilmu itu digunakan untuk meraih populariti. Dia tengok, dia buat research, dia tengok trend masyarakat ni macam mana. Ya. Maka dia akan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan trend masyarakat. Dia tak akan keluarkan fatwa yang menyalahi majoriti manusia. Maka dia tidak akan termasuk dalam golongan yang popular lah. Maksudnya keadaan popular sekarang apa? Jadi dia cuba untuk tidak menyelisihi ya, pendapat umum masyarakat supaya populariti itu dia dapat. Dan dia tidak memberi tumpuan kepada orang yang memiliki kedudukan-kedudukan yang rendah. Dan yang kelima, ulama yang mempelajari berbagai perkataan dan pembicaraan orang Nasrani dan Yahudi untuk memperindahkan penyampaian dia. Ya. Mungkin juga dia memetik Israiliyat ya, untuk memanjangkan pembicaraan dia, untuk menghuraikan Islam. Merasa tidak cukup dengan qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabah asar ya, daripada ulama salaf. Dia memetik pula perkataan-perkataan orang kafir ya, untuk memperindahkan ucapan dia. Kita tengok sekarang pun ada ya, ulama yang tidak merasa cukup dengan perkataan salafus salih, malah memetik pula fatwa-fatwa daripada barat. Ya, memetik pula perkataan-perkataan yang dianggap boleh menghuraikan agama Islam dengan perkataan-perkataan orang barat. Sedangkan masa yang digunakan, ruang yang sepatutnya digunakan adalah memperbanyakkan, menyampaikan perkataan-perkataan akwal-akwal para ulama salafus salih, digunakan untuk menyampaikan perkataan-perkataan orang barat. Dan yang keenam, ulama yang mengangkat dirinya sendiri ya, dan berkata kepada orang ramai, bertanyalah kepadaku ya. Orang itu ditulis di sisi Allah sebagai orang yang berpupura sedangkan memaksa diri, dan Allah tidak menyukai orang yang sedemikian. Ya.
Seolah-olah dia mengetahui segala-galanya lah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, iaitu ulama yang menjadikan ilmunya sebagai kebanggaan dan kepuasan intelektual sahaja. Ulama yang menjadikan ilmunya sebagai kebanggaan dan kepuasan intelektual saja. Untuk mendapatkan, mungkin dia sambung pengajian untuk dapatkan gelar PhD. Ya, ada gelaran doktor di depan. Sambung belajar, dapat profesor. Ya, profesor macam-macam lagi lah. Itu semua ada gunanya dalam dunia akademik. Tapi sekiranya itu menjadi tujuan dia untuk mendapat kedudukan-kedudukan tertentu, ya, akhirnya ia juga termasuk dalam golongan ulama su', ya. Baik. Kemudian banyak hadis-hadis Nabi SAW, ya, yang menceritakan ancaman kepada orang yang ulama ataupun duat, ya, yang menyampaikan ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya, ya. Ini termasuk ulama-ulama su', ya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan, ya, seperti mana Asy-Sya'bi, ya, berkata akan ada sekelompok penduduk syurga yang mendongak, ya, melihat kelompok penduduk neraka, ya. Lalu penduduk syurga menegur mereka dengan penuh kehairanan. Apa yang membuat kalian masuk neraka padahal kami masuk syurga? Kerana jasa dan didikan dan ajaranmu. Ya. Ni ulama yang menyampaikan ajaran sehinggakan manusia ramai kembali kepada Islam, mengamalkan Islam disebabkan perkataannya, disebabkan penyampaiannya, tetapi dia sendiri berada di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya kami memerintahkan kalian melakukan kebaikan, namun kami sendiri tidak melaksanakannya. Ini satu ancaman. Sebab itu sebahagian para ulama salaf, ya, mengatakan bahawa ulama yang tidak mengamalkan ilmunya akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla sebelum para penyembah berhala. Ya, sebelum para penyembah berhala, para ulama yang tidak menyampaikan ilmunya, yang ulama su' ini yang tidak mengamalkan ajarannya, maka dia sendiri akan dihumban dalam neraka lebih awal berbanding penyembah berhala. Baik. Sebab tu saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu, ada orang tua bagi nasihat kat saya, kan. Masa tu saya baru habis SPM. Dia tanya, lepas ni nak sambung mana? Saya kata insya-Allah nak sambung ni lah, bidang agama. Dia tukang gunting rambut je. Yang tukang gunting rambut. Tapi perkataan tu saya ingat lah sampai sekarang nasihat dia. Dia kata jaga-jaga. Kalau nak belajar agama ni, jadi orang agama ni, kalau kena betul caranya, tarik orang masuk syurga. Kalau tak kena dengan cara dia, ya, dia dulu masuk neraka. Kan? Itu ancaman bagi orang yang belajar agama dan menjadikan agama itu untuk tujuan dunia. Baik. Ketahuilah bahawa kewajipan yang dibebankan di atas bahu orang yang berilmu adalah hendaknya dia menegakkan perintah dan larangan, ya, melaksanakan amal makruf nahi mungkar, dan tidak harus zuhud atau berpaling daripada hal-hal yang mubah. Hanya sahaja dia patut meminimalkan dirinya daripada dunia seboleh mungkin, ya. Sepatutnya lah orang-orang yang bergelar ulama, ya, ataupun duat ataupun talibul ilm, dia hendaklah bersikap zuhud kepada dunia dan mengambil dunia itu sekadar kehidupannya. Tidaklah mengejar dunia itu sehingga kan mengenepikan hal yang halal, ya, hal yang haram ke atasnya. Sebab tu kalau kita tengok, ya, di sini dia beri contoh. Tidak semua manusia sama, ya, kemampuannya dan kedudukannya. Seperti mana diriwayatkan bahawa di sini ada riwayat tentang Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri, ya, Sufyan Ats-Tsauri diriwayatkan bahawa makanan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bagus-baguslah, ya. Maksudnya dia memakan makanan yang baik-baik. Makanan yang baik-baik. Okey. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa haiwan yang tidak diberi makan yang bagus, dia juga tidak akan bekerja dengan bagus. Ni maksudnya
dia tidaklah menolak dunia secara total, ya. Kemampuan dia untuk memilih yang baik-baik, ya, maka dia memilih yang baik-baik. Dan begitu tidak sama dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, adalah orang yang sabar menghadapi kesulitan dan kehidupan rezeki yang sempit. Tapi kita tahu kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bagaimana kedudukan tak sama. Begitu juga Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, yang tidak bernikah, ya, kerana miskin. Imam Ahmad pun zuhud orangnya, ya, menikah ketika usia 40 tahun. Jadi berbeza. Kita tengok para ulama, ada yang di kalangan mereka yang ada kemampuan untuk hidup lebih mewah, ya. Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, ya, berbeza kedudukan dia, ya. Ini menunjukkan bahawa tidaklah menjadi kesalahan untuk mengambil dunia sekadar yang perlu, ya. Yang penting zuhud. Zuhud bukanlah menolak dunia secara total, tetapi harta dunia itu tidak memalingkannya kepada akhirat, ya. Maksudnya dia tidaklah menjadikan hartanya lalai kepada akhirat. Takkan kita nak kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dia lalai dengan dunia, ya. Banyak sekali manfaat ilmu yang kita dapat, ya, daripada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemiskinannya tidak menghalangnya untuk berdakwah, menyampaikan ilmu dan sebagainya, ya. Maka tabiat manusia ini berbeza-beza tingkatan dan kesanggupannya, ya. Baik. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in sendiri pun berbeza-beza. Ada di kalangan para sahabat yang kaya-kaya, ada di kalangan para sahabat yang miskin. Tapi semuanya berada dalam kedudukan yang berbeza, tetapi dari segi apa? Semangat mereka, semangat jihad mereka. Ada yang ada kewangan lebih, dari segi harta dia infak harta yang banyak seperti Osman, ya, Osman bin Affan, Abdul Rahman, ya. Dan ada juga sahabat-sahabat yang miskin, ya, seperti Abdullah ibn Rawahah contohnya. Diriwayatkan, ya, Abdullah ibn Rawahah ini salah seorang sahabat Nabi yang syahid, ya, ketika perang Mu'tah. Dan diriwayatkan, ya, bahawa Abdullah ibn Rawahah ini hanya ada pedang dan ada bekas yang digunakan untuk mengambil wuduk, ya, di rumahnya, hartanya, ya. Dan berbeza dengan ada sahabat yang sangat kaya, ya, dan menggunakan hartanya untuk fi sabilillah, sehingga mengundang pula rasa cemburu di kalangan para sahabat yang miskin, ya. Baik. Dan juga di antara sifat ulama akhirat adalah mereka sedar bahawa dunia ini adalah remeh, ya. Dunia ini bukanlah tujuan kehidupan mereka, ya. Dunia ini adalah persinggahan semata-mata. Dunia ini hanya tapak untuk beramal, bukanlah tujuan hakikat kehidupan manusia. Dan akhirat itu adalah mulia. Dunia dan akhirat adalah isteri dengan madunya. Maksudnya, kan, para ulama akhirat mengutamakan akhirat. Perbuatan mereka tidak bertentangan dengan perkataan mereka. Kecenderungan mereka tertuju kepada ilmu yang bermanfaat di akhirat, menjauhi ilmu yang manfaatnya sedikit demi mementingkan ilmu yang manfaatnya agung. Sebagaimana diriwayatkan oleh Syakik Al-Balkhi bahawa dia pernah berkata kepada Hatim, ya. Syakik Al-Balkhi ini guru kepada Hatim. Dan Hatim ini telah berguru dengan Syakik Al-Balkhi ini selama 30 tahun. Ya. Yang mana gurunya bertanya kepada Hatim, kamu sudah bermulazamah, ya, bermulazamah denganku beberapa waktu lamanya, selama 30 tahun. Apa yang telah kamu pelajari? Sepatutnya guru kena jawab gini ni. Kena tanya soalan ni, kan. Anta dah ikut anak lama ni, apa yang anta dapat? Kesimpulan daripada pergaulan kita 10 tahun ni, kan. Guru kena tanya anak murid. Okey, kita tengok jawapan Hatim. Yang pertama, aku memperhatikan manusia. Dan ternyata setiap orang mempunyai orang yang dicintainya. Ya, ini fitrah manusia itu, dia memiliki sesuatu yang dicintainya. Bila sudah tiba di perkuburan, maka keduanya berpisah.
maka aku menjadikan yang kucintai adalah kebaikan-kebaikanku, agar ia sentiasa bersamaku hingga ke kubur. Ini jawapan pertama Hatim, ya. Dia melihat manusia itu sentiasa ada dalam kehidupan manusia itu sesuatu yang dicintainya, sama ada isterinya, anaknya, hartanya, pekerjaannya, dunianya, ya. Dan akhirnya benda itu terpisah disebabkan kematian. Jadi Hatim ini mengatakan, aku menjadikan sesuatu yang aku cintai itu adalah amal kebaikanku, supaya aku tidak terpisah dengan sesuatu yang aku cintai. Baik, Ni sikap orang yang cerdik. Ya, sikap orang yang cerdik. Yang menjadikan apa? Kematian itu sebagai peringatan, ya, sebagai panduan dia untuk hidup di dunia. Dan yang kedua, sebab tu biasa orang-orang dulu nasihat kan, benda ni bawa ke kubur ke? Kan? Benda ni bawa ke kubur ke? Biasa ayat tu kita dengar kan. Dan biasa juga kita dengar kubur masing-masing. Kan? Jangan bisinglah, kubur masing-masing, kan? Baik. Yang kedua, aku membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya. Surah An-Nazi'at ayat 40. Maka aku berusaha keras agar jiwaku melawan hawa nafsunya, sehingga ia bersemayam di atas ketaatan kepada Allah. Sikap orang yang beriman mestilah mujahadah dengan nafsu dia. Kita kalau ikut hawa nafsu kita akan sesat. Sebab tu digelar, ya, para ulama memanggil golongan-golongan yang sesat ini dengan golongan ahlu ahwa, ya, golongan yang menurut hawa nafsu mereka, ya, golongan yang menuruti hawa nafsu mereka, golongan yang mempertuhankan hawa nafsu mereka, ya. Kalau ikut hawa nafsu ni memang nak ke buruk selalu. Dia akan sentiasa pergi ke buruk, kena lawan. Itulah mujahadah. Ya, maksudnya kalau kita bacalah, ya, baca kitab-kitab seperti Talbisul Iblis, ya, karangan Ibn Jauzi, bagaimana panduan-panduan yang diberikan untuk kita mujahadah dengan hawa nafsu ni, ya, mujahadah dengan hawa nafsu. Baik. Dan yang ketiga, aku melihat siapa yang mempunyai sesuatu yang berharga, maka dia akan menjaganya. Tak kiralah kereta ke rumah ke, ya, harta kesayangan dia, maka manusia itu akan menjaganya. Kemudian aku memperhatikan firman Allah Azza wa Jalla, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Ya, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Surah An-Nahl ayat 96. Semuanya akan hilang. Apa yang ada di sisi kita, yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan, hobi kita kumpul barang-barang antik ke, hobi kita beli kereta banyak-banyak ke, hobi kita beli rumah banyak-banyak ke, ya, semuanya akan lenyap, kecuali apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka aku mempunyai sesuatu yang berharga, aku berikannya kepada Allah agar ia tetap terjaga di sisinya. Infakkan, ya, sedekah barang yang kita cintai. Mudah-mudahan pahalanya kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu sedekah ni suatu perkara yang ajaib, suatu perkara yang kita boleh tuntut di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, ya. Dan besar, ya, dan besar dia punya fadilat dia. Disebut dalam Quran banyak ayat-ayat tentang sedekah jariah dan sebagainya. Dan termasuk juga amalan sedekah jariah ini adalah amalan yang berterusan walaupun setelah kita mati. Kalau kita fikir betul-betul, kan, setelah kita mati, nak harapkan apa? Nak harapkan orang baca tahlil kat kita, nak harapkan orang sedekah Fatihah banyak-banyak kat kita, ya? Sebab tu ada orang-orang kaya yang bila dia mati, dia walaupun kehidupan dunia dia tidak pernah membaca Al-Quran, jauh dia daripada Al-Quran, tapi di saat kematian dia wasiat pula, kan, kalau boleh 10 tahun rolling semua tahfiz, bacakan Yasin, sedekah kat dia menggunakan hartanya, ya. Sampai ke tidak? Ni soalan lain pula ni, ya. Sampai ke tidak bacaan? Apa kata Al-Imam Syafi'i? Sampai tak?
Imam Syafi'i berfatwa kita tak sampai. Melainkan datang daripada 3 perkara lah, ya, yang berterusan pahala amal dia, iaitu iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Bila mati seseorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Ya, sedekah jariah yang kita keluarkan ketika kita masih hidup. Kita infak untuk tapak pembangunan surau contohnya, untuk pembangunan masjid, untuk rumah anak yatim, untuk sekolah tahfiz, ya. Apa-apa yang memberi manfaat, benda tu berjalan manfaatnya ketika kita masih hidup. Ya. Sama juga membuka pusat-pusat pengajian, ya. Dan walaupun kita telah mati, pusat pengajian itu terus dimanfaatkan. Maka itu satu pahala yang berterusan. Yang kedua, wa waladun salihun yad'ulah, ya, anak yang soleh yang mendoakan kita. Ini pun satu cabaran lah kita sebagai ibu dan bapa. Kalau yang bujang ni cari isteri yang terbaik untuk jadi ibu kepada bakal anak dia. Kan? Oh, jauh tu vision tu kan. Bukan terbaik untuk kita, cari isteri yang baik dan mampu menjadi ibu yang baik untuk bakal anak kita, ya. Supaya kita dapat bersama-sama mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Besar manfaat dia, ya, daripada doa anak yang soleh ini, daripada amal ibadah yang mereka buat, amal soleh yang mereka buat, semuanya insya-Allah memberi manfaat kepada kedua ibu bapanya, ya. Baik. Dan yang ketiga, yang kedua, al-ilmu yuntanfa'u bihi, ya. Yang ketiga tadi wa waladun salihun yad'ulah. Yang kedua itu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat tak semestinya jadi ustaz, ya. Kita sampaikan ilmu yang soleh, ilmu yang sahih, sampaikan dalam apa medium sekalipun, media sosial pun ada, ya. Kalau pandai menulislah. Kalau pandai berkata-kata, sampaikanlah. Kalau tak pandai apa-apa pun, tunjuk, buktikan dengan perbuatan, kan. Jadi dia akan menjadi satu ilmu yang manfaat kepada orang lain. Ajar isteri kita, anak-anak, kawan-kawan, sahabat anda, saudara mara, ajar perkara-perkara sunnah, ya. Ajar perkara-perkara yang sunnah, dan perkara ini akhirnya memberi manfaat kepada kita sekiranya mereka mengamalkannya, ya. Jadi itu suatu yang tidak akan lenyap, suatu yang kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kena beramal dengan ilmu. Kita beramal dengan ilmu, maka amal ibadah kita itu akan memenuhi syarat-syarat amal soleh. Syarat-syarat amal soleh, mutaba'ah dengan sunnah, dan juga ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau banyak amalan kita tetapi tidak mutaba'ah dan tidak ikhlas, maka dia akan jadi perkara yang sia-sia dan membuang masa dan usia kita. Usia kita tak lama, kan? Tak lama. Jadi pentingnya ilmu dan amal, dan juga dakwah, ya. Ilmu, amal dan dakwah. Kita berilmu, kita mengamalkan ilmu kita, dan kita menyampaikannya. Semua itu adalah satu amalan yang sangat memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Sama juga dengan berdoa. Ramai orang kata berdoa tidak dikabulkan. Ya, sebenarnya berdoa ni satu ibadah yang kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama ada dia dimakbulkan doa kita, sama ada dikabulkan dalam bentuk yang lebih manfaat. Kita minta kereta Mercedes, tapi tak dapat. Sampai mati tak dapat. Tapi Allah beri kita kesihatan yang baik. Lagi mahal Mercedes tu, kan. Dan yang ketiga, Allah tak kabulkan, tapi Allah kumpulkan pahala doa kita di sisi Allah Azza wa Jalla, dan kita boleh tuntut pahala itu di mahsyar nanti. Baik, ya. Dan seterusnya yang keempat, aku melihat orang berlumba-lumba dalam urusan harta, kedudukan dan kemuliaan, padahal ia bukanlah apa-apa. Lalu aku memerhatikan firman Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Maka aku berusaha bertakwa agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Ini ciri-ciri orang yang membaca Al-Quran dan memerhatikan Al-Quran, menghayati Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran dan mengamalkannya. Bukan sekadar melagukannya. Bukan sekadar takut diganggu syaitan baca Quran, kan?
Macam-macam lah. Tampal Al-Quran, letak Yasin bawah bantal. Kita pernah tengok baju silat penuh dengan ayat Al-Quran. Tattoo Al-Quran pun ada dia buat. Ya. Punyalah menggunakan Al-Quran itu sebagai dengan cara yang salah. Sedangkan ini cara yang betul. Membaca Al-Quran, memahaminya dan beramalkannya. Sebab tu bila Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, khuluquhu Quran. Akhlak Rasulullah adalah Quran. Quran yang berjalan. Kita kalau boleh jadi Quran yang berjalan. Ya. Riyadhus Salihin yang berjalan. Sebab apa orang kata dia Riyadhus Salihin yang berjalan? Sebab benda yang dalam bab Riyadhus Salihin tu semua dia amal. Kan? Hadis 40 yang berjalan. Kan? Ni jangan kata cakap tak serupa bikin. Lebih-lebih lagi orang yang mengajarkan kan? Lagi besarlah tanggungjawab dia menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Dan yang kelima, aku melihat orang-orang saling dengki-mendengki. Lalu aku memerhatikan firman Allah Azza wa Jalla, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Maka aku meninggalkan sifat dengki. Sifat hasad adalah sifat yang boleh membunuh kita punya akhirat kita. Kerana dengan dengkilah iblis dilaknat kerana dia dengki dengan penciptaan Adam alaihissalam dan juga begitu juga dengan anak-anak Nabi Adam yang saling berbunuhan. Yang sanggup membunuh saudaranya adalah disebabkan dengki. Banyaklah perkara-perkara yang berlaku di atas muka bumi ini disebabkan dengki. Namun kalau kita dengki dalam perkara-perkara yang baik, itu satu perkara yang baik. Ya, seperti mana kita merasa iri hati, cemburu dalam melihat orang-orang yang kaya banyak hartanya menggunakan hartanya fi sabilillah. Bagaimana kita cemburu pada orang yang banyak masanya, jutawan masa, orang-orang pencen. Ya, jutawan masa yang mengisi ruang masanya dengan amal ibadah. Kita masih sibuk dengan kerja kita, dia dah fokus pada ibadah, pada majlis ilmu dan sebagainya. Dan kita juga kadang-kadang cemburu dengan kemampuan orang lain untuk beramal ibadah dalam bentuk-bentuk yang lain. Ini suatu cemburu yang baik. Dan yang keenam, aku melihat manusia saling bermusuhan. Lalu aku memerhatikan firman Allah Azza wa Jalla, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Ya, ramai orang tahu syaitan itu adalah musuh, tetapi banyak sekali dia menjadikan musuh Tuhan syaitan itu sebagai tuhannya. Ya, menuruti segala godaan syaitan. Langsung tidak ada rasa mujahadah. Ya, dia tahu benda itu berdosa tapi dia buat. Ya, dia tahu benda itu berdosa, apatah lagi dia telah ditalbis oleh iblis. Tak apa, syaitan kata benda ni bukan syirik pun. Ya, boleh taubat lagi. Lalu dia buat juga. Ya, dia buat juga. Baik, maka aku tidak memusuhi manusia dan sebaliknya menjadikan syaitan sebagai musuh satu-satunya. Ya. Baik, kita ni kadang-kadang masyarakat kita lah. Ya. Dia lebih takut kepada gangguan syaitan yang dalam bentuk zahir. Seperti rasukan, berlaku gangguan suara, gangguan bisikan-bisikan, gangguan fizikal lah. Dia takut. Ataupun syaitan itu, jin dan syaitan ni menjelma depan dia, dia takut benda-benda macam tu. Dan dia tidak takut kepada bisikan-bisikan halus syaitan itu. Sedangkan gangguan-gangguan itu satu bentuk yang lemah. Ya? Satu bentuk gangguan yang lemah. Sekadar menampakkan diri, menampak bayangan, menampak lintasan, benda tu yang dia takut. Sedangkan bisikan-bisikan halus syaitan itu lebih patut kita takuti. Ya? Dia boleh, bukan sahaja boleh membawa kita kepada syahwat, malah boleh bawa kita kepada syubhat. Ya? Baik. Baik, tu ramai. Ini pun antara ciri-ciri manusia yang jauh daripada ilmu.
Jauh daripada ilmu. Kita pun berdepan dengan orang yang selalu kena gangguan jin, gangguan sihir, ya. Bila tanya solatnya pun tak pernah solat. Ya. Suruh dia baca zikir pun tak mengenal Al-Quran. Suruh tanya dia apakah sunnah-sunnah sebelum tidur, masuk tandas, keluar tandas, waktu maghrib, semua dia tak tahu. Ya. Sebab itu dia mudah diganggu oleh syaitan, dan sihir itu mudah sekali kena pada diri orang yang seperti inilah. Yes, langsung tidak ada pendinding pada diri dia, ya. Sedangkan zikir itu adalah sebaik-baik pendinding. Baik, Yang ketujuh, aku melihat manusia merendahkan diri mereka dalam mencari rezeki, menghinakan diri mereka dalam mencari rezeki. Maka aku memerhatikan firman Allah Azza wa Jalla, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Surah Hud, ya. Maka aku menyibukkan diriku dengan apa yang menjadi hak Allah atasku dan meninggalkan hakku di sisinya. Ya. Bab rezeki ini suatu perkara yang sangat penting. Dia melibatkan iman kita kepada Allah, ya. Allah bersifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki tanpa putus-putus. Ya. Manusia ni kaya macam mana pun ada masanya dia terputus juga. Ya. Beza dengan Allah Azza wa Jalla. Mohonlah kepada Allah rezeki, ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki kepada kita. Istighfar kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita, yang mana dosa ini menjadi penghalang kita dengan rezeki Allah Azza wa Jalla. Maksiat itu juga menjadi penghalang kepada rezeki, ya. Jadi perbanyakkanlah taubat, ya, dan bertakwalah kepada Allah. Berbeza dengan kita tengok masyarakat kita ni, kalau bab rezeki ni dia lebih percaya kepada benda-benda yang nampak. Lalu mereka print ayat 1000 dinar, mereka buat frame, ya, mereka tampal. Betul tu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Barang siapa yang bertawakal, wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan tunjukkannya jalan yang ya, jalan yang apa dia? Allah akan rezekikannya pada satu perkara yang dia tidak sangka-sangka, kan. Dan Allah rezekikannya dalam rezeki yang ni lah, yang tidak disangka-sangka baginya. Jadi dia print benda tu, dia buat satu tangkal dia kat kedai dia. Solat entah ke mana, aurat entah ke mana, ya. Akhirnya dia kata tak jadi, ya, kan. Tak jadi. Ayat ni tak jadi. Memang dia tak beramal dengan ayat tu. Tu bukan cara beramal dengan ayat, ya. Baik. Macam-macam lah. Macam-macam sekarang ni orang nak dapat rezeki dengan cara-cara yang syirik, ya. Baik. Dan yang ke-8, aku melihat manusia itu bertawakal kepada perdagangan mereka, kepada pekerjaan mereka dan kesihatan tubuh mereka. Maka aku bertawakal kepada Allah. Ini contoh manusia-manusia yang berada di zaman mana ni? Di zaman Hatim, ya, di zaman Hatim, iaitu murid kepada Syakir Al-Balkhi. Zaman sekarang petah lagi, ya. Zaman sekarang petah lagi, ramai manusia yang menjadi hamba kepada dunia, hamba kepada kehidupan dunianya, sehingga kan pekerjaannya, kariernya adalah segala-galanya baginya. Tolak tepilah, ya. Bab hukum halal haram ni adalah cerita kedua yang penting. Aku dapat apa yang aku hajatkan, ya. Baik. Huzaifah, ya, radhiyallahu an berkata, Huzaifah ni siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga digelar sebagai sahibus sirri, ya, sahibu sirri, iaitu penyimpan rahsia Nabi. Sehingga kan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senarai nama kaum munafik di Madinah, ya. Ya, Huzaifah pun tahu. Tapi Huzaifah simpan rahsia tu, ya, simpan rahsia tu. Sebab tu para sahabat bila tengok Huzaifah tak pergi solat jenazah tu, maksudnya itu membuktikan orang tu adalah munafik, ya. Baik. Huzaifah berkata, iyyakum wa mawaqifal fitan
Qila wa ma hiya? Qala abwabul umara yadkhulu ahadukum ala amir fayusaddiquhu bil kazib wa yaqulu ma laysa fi. Jauhilah titik-titik fitnah. Beliau ditanya, apakah titik fitnah itu? Maka Huzaifah mengatakan pintu-pintu para penguasa, ya, ataupun pintu-pintu pemerintah. Salah seorang di antara kalian akan datang kepada penguasa ataupun kepada pemerintah ataupun kepada pemimpin, lalu dia membenarkannya dalam kebohongan dan mengatakan apa yang tidak ada padanya. Baik, ini pun contoh ulama su', ya, yang mendampingi pemerintah, mendampingi penguasa, mendampingi pemimpin dalam tujuan untuk mendapatkan habuan dunia. Sehingga kan para ulama ini membenarkannya setiap tingkah laku pemimpin yang salah dan mengatakan apa yang tidak ada pada pemimpin tersebut. Ya, maksudnya dia berbohong semata-mata. Ni yang dikatakan menjilat ni. Kan? Menjilat, mengampu dan sebagainya. Dia tidak berkata benar kepada pemerintah. Baik. Sa'id bin Musayyib ataupun Sa'id bin Musayyab berkata, Iza ra'aitum alim yakshal umara fahzaru minhu fa innahu lissun. Apabila kamu melihat seorang alim keluar masuk kepada para penguasa, para pemerintah, maka waspadailah ia kerana dia adalah pencuri, ya. Maling tu pencuri, ya. Sebagian as-salaf, ya, rahmatullah alaihim berkata, innaka lan tusiba min dunyahum syai'a illa asabu min dinika afdala min. Sesungguhnya kamu tidak mendapatkan dunia penguasa sedikit pun kecuali penguasa tersebut mendapatkan yang lebih besar daripada agamamu. Di sini ada perbahasannya, ya. Adakah terdapat larangan untuk para ulama mendampingi para penguasa? Ya, sebenarnya tidak. Yang dimaksudkan dalam akwal ini adalah, ya, akwal salafus salih ini adalah pemimpin yang mendampingi penguasa ataupun ulama yang mendampingi penguasa dan membenarkan segala kejahatannya, ya. Tidak jujur, membenarkan segala perbuatannya semata-mata untuk mendapat habuan dunia, bukan dengan tujuan islah, bukan dengan tujuan untuk menasihati, maka itu termasuk ulama su'. Adapun para ulama yang mendampingi pemimpin pemerintah dengan tujuan untuk menasihatinya, untuk tujuan untuk melakukan islah, ya, untuk memberikan pandangan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah satu tindakan yang terpuji. Seperti mana Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mereka juga mendampingi, ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam rangka menyampaikan nasihat, memberikan panduan, ya, membetulkan kesilapan para pemerintah dengan cara yang baik, dan mereka memberikan ketaatan dalam perkara yang makruf. Dan bila pemerintah itu melakukan kesilapan, kesalahan, lalu ia dibetulkan dengan cara yang tepat, ya, cara yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang tidak mengaibkan pemerintah, tidak menggunakan tidak bercakap belakang lah, tidak menggunakan pentas-pentas di kalangan rakyat untuk mengkritik pemerintah. Itu termasuk perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah, ya. Para ulama banyak berbincang tentang muamalah dengan pemerintah, ya, terutamanya lah, ya, kepada pemerintah-pemerintah yang zalim, ya. Sebab ini adalah sunnatullah, ya, sunnatullah. Disebut juga di dalam hadis Muslim, ya, man kariha min amiri syai'a falyasbir alaih
fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja min sultani shibran famata alaihi illa mata mayyitan jahiliyah. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu daripada pemimpinnya, hendaklah dia sabar. Kerana tidaklah seorang manusia yang keluar daripada penguasa sejengkal pun lalu ia mati atas perkara itu, melainkan ia mati dalam jahiliyah. Ya, baik. Disebut juga dalam Quran sebenarnya. Ya, disebut dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30. Kalau kita tengok betul-betul ayat Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, bukanlah disebabkan pemerintah. Dan Allah memaafkan sebagian besar daripada kesalahan-kesalahan kamu. Menjadi trend sekarang ni, apa-apa masalah pun semua pemerintah punya pasal. Banjir pemerintah, jerebu pemerintah, ya, virus apa pun, wabak apa pun semua pemerintah, hujan lebat pemerintah, kemarau pemerintah, semuanya ditujukan kepada pemerintah. Kita kena sedar ni, kita ni orang Islam ke orang apa? Kita orang Islam, kita ada panduan kita ada ajaran kita. Jangan kita berakidah dengan akidah orang Cina di zaman Maharaja dulu. Ya, zaman Maharaja Cina dulu, berlaku saja kemarau besar, banjir besar, mereka akan tukar pemerintah mereka. Sebab mereka anggap Maharaja itu tidak dipersetujui oleh Tuhan. Ya, itu akidah orang Cina. Jadi kita akidah orang Islam, kita ada cara kita untuk bermuamalah dengan pemerintah. Ya, dan juga ada satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakuna ba'di atharatun wa umurun tunkarunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa allazi 'alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum. Sepeninggalanku nanti, ya, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul sifat ego, ya. Aksarah ni sifat ego, ya, dan hal-hal yang tidak kalian sukai. Maksudnya pada diri pemerintah. Nabi dah cerita dah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Bila benda tu berlaku, apa yang kami nak buat? Nabi SAW menjawab, tunaikanlah kewajipan yang dibebankan kepada kalian, dan mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Maksudnya sunnatullah, ya. Direzekikan umat Muhammad akhir zaman ini adalah pemerintah yang, ya, yang adanya sifat egois, dan ada ciri-ciri perkara yang ada pada mereka yang tidak kita sukai, ya. Begitu juga. Sebab tu kalau orang tanya kita, sikit-sikit sabar, sikit-sikit sabar, sikit-sikit sabar, sabar sampai bila? Kan? Sampai bila kita nak sabar? Ni tak sabar dah ni, kan? Apa ni? Gelombang rakyat itu, kan? Ni dia punya politik tu, kan? Dan akhirnya kita kena rujuk juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Innakum satalkuna ba'di asarah fasbiru. Ya, sepeninggalanku nanti kalian akan mendapati para pemimpin yang mementingkan diri mereka. Apa Nabi kata? Fasbiru, maka sabarlah, hatta talqauni 'alal haud. Ya, sabarlah hingga kalian berjumpa denganku di telaga kelak. Subhanallah, kan? Ni benda yang kita kena iman tu lah, ya. Sampai bila kesabaran rakyat ada batasnya. Tak ada batas. Sebenarnya batas dia ada di telaga haud. Siapa yang masih hidup sempat jumpa telaga haud? Tak. Maksudnya setelah mati. Ya, sabarlah sampai mati. Ini pesan Nabi kita. Pesan Nabi kita. Ya, sama kita nak beriman atau tidak, ataupun nak tolak tepi, itu pulang pada kita. Ya, pulang pada kita. Memang kita akan diuji. Para sahabat, ya, lagi teruk ujian dia. Diuji dengan siapa? Hajjaj. Diuji dengan Hajjaj.
Dan kita diuji, ya. Umat dahulu pun diuji dan panduan dia tetap sama, tidak berubah, ya, tidak berubah. Baik. Dan kita tengok, kita habiskanlah bab ni, ya. Bab minggu depan kita masuk bab taharah. Bab taharah ni seronok kita bincang ni. Bukan bab fiqh, ya. Bab taharah dari sudut perspektif ya, musannif. Di antara sifat ulama akhirat yang lain ialah tidak terburu-buru dalam berfatwa. Tidak berfatwa kecuali dengan apa yang dipastikan kebenarannya. As-salaf saling menolak memberikan fatwa sehingga pertanyaan itu kembali lagi kepada orang yang pertama. Seperti mana Abdul Rahman bin Abu Layla berkata, di masjid ini aku sempat berjumpa dengan 120 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak seorang pun dari mereka yang ditanya tentang hadis atau fatwa kecuali dia berharap saudaranya akan menjawabnya. Ya, maksudnya masing-masing merendah diri. Sahabat Nabi tu, ya, berbeza dengan zaman sekarang ini. Mereka muncul dalam TV, mereka muncul mengaku sebagai orang yang berilmu, ya. Mereka bangga dengan kedudukan mereka, dengan jawatan mereka, dengan gelaran yang diberi kepada mereka. Akhirnya mereka mengeluarkan fatwa secara bebas, ya, mengikut pandangan mereka, hawa nafsu mereka dan sebagainya. Akhirnya dia takut untuk menjawab la adri. Dia takut untuk menjawab aku tidak tahu, kerana takut kedudukannya jatuh, lalu dia memberi fatwa yang salah sehingga kan dia sesat dan menyesatkan, ya. Dallu wa adallu. Dia sendiri sesat dengan fatwa dia dan orang lain jadi sesat dengan fatwanya yang salah. Di antara sifat mereka juga hendaklah majoriti. Okey, sekiranya Umar Al-Khattab radhiyallahu an diberikan satu soalan, nescaya dia akan mengumpulkan para sahabat yang ahlul badar untuk meminta pendapat mereka, ya. Kita tengok Umar Al-Khattab radhiyallahu an pun tak sanggup nak keluarkan fatwa. Dikumpulkan dulu para sahabat, ya, ahlul badar, sahabat-sahabat utama tu, ya, untuk meminta pendapat mereka sebelum mengeluarkan fatwa. Sekarang mudah jawab dalam Facebook, kan. Pada pendapat saya ini, kan. Full stop. Full stop. Habis, ya. Baik. Di antara sifat mereka, hendaklah majoriti kajian mereka terfokus kepada ilmu amal perbuatan, iaitu tentang apa yang merosakkannya, mengeruhkan hati dan memicu was-was, kerana bentuk luar amal memiliki kemiripan dan mudah. Sebaliknya yang sulit adalah membersihkannya, ya. Antara sifat-sifat ulama akhirat ini adalah mereka lebih fokus kepada penyucian jiwa, ya, penyucian jiwa dan berkaitan dengan ilmu dan amal, ya. Baik, di antara sifat ulama akhirat lagi adalah mereka mengkaji rahsia-rahsia amal syar'i, ya. Di sebalik amalan-amalan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka mengkaji, ya, rahsia dan hikmah di sebalik amalan-amalan tersebut. Kalau kita bacalah, ya, penulisan Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullah alaih, banyak sekali manfaat daripada penulisannya, banyak, ya. Seperti keluar daripada tandas, ya, contoh keluar daripada tandas, kita disunahkan membaca apa? Ghufranak. Ghufranak. Apa maksud ghufranak? Aku mohon pengampunan daripadamu, kan? Kenapa kita keluar tandas kita disunahkan minta ampun? Itu persoalan dia. Siapa ada jawapan? Kenapa keluar dari tandas dengan kaki apa? Kaki kanan. Dan kita mohon ampun kepada Allah. Kita buat maksiat ke apa ni dalam toilet ni? Kenapa? Keluar dari tandas kena buat istighfar, kan? Ghufranak. Sebahagian ulama mengatakan kerana kita masuk tandas, kita tidak berzikir kepada Allah. Jadi kita kena mohon ampun. Tapi Al-Imam Ibn Qayyim membantah pendapat ni. Imam Ibn Qayyim kata dah dalam tandas tu memang diharamkan berzikir. Takkan kita kena minta pengampunan pula di atas kelonggaran yang diberikan oleh Allah. Allah sendiri mengharamkan berzikir, membaca Al-Quran dalam tandas, tiba-tiba keluar kena minta ampun, kan? Sebab tu dalamnya, ya, para ulama bila mengkaji hukum-hukum syarak, dia bukan sekadar mengambil hukum yang secara zahir, tapi secara batin pun ada kupasannya yang
tidaklah menyalahi sunnah. Ya, malah menyebabkan kita lagi faham. Iaitu apa kata Al-Imam Ibn Qayyim? Al-Imam Ibn Qayyim kata, kita masuk toilet ni kita buang hajat kita. Kita buang kekotoran yang zahir. Setelah kita keluar dari tandas, kita mengeluarkan kekotoran batin kita, iaitu dosa-dosa kita. Sebab tu kita mohonkan ghufranaka. Itu perbahasan para ulama yang sangat dalam lah. Ya, sangat dalam yang perlu kita ambil istifadah lah kan. Baik ya. Baik ya. Dan yang terakhir ya, di antara sifat mereka adalah ulama akhirat ini adalah mengikuti para sahabat dan tabi'in terpilih dan menjauhi semua bid'ah. Ini suatu perkara yang sangat penting. Mereka mutaba'ah dengan sunnah. Mereka benar-benar cuba untuk memahami Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Di atas kefahaman salaf. Mereka tidak mendahulukan akal mereka. Mereka tidak mengumpulkan semua akwal. Akhirnya mereka proses tidak. Mereka tengok yang mana ditafsirkan dan mengikut acuan yang difahami oleh salaful ummah. Ya? Dan menjauhi semua bid'ah. Ini semua perkara yang merosakkan Islam itu sendiri. Dan ini adalah ciri-ciri ulama akhirat yang sebenarnya. Ya, tidak seperti ulama su'. Mereka banyak mendahulukan akal mereka, menafsirkan mengikut akal mereka, hawa nafsu mereka, ya, dan bersikap remeh ataupun bersikap mudah terhadap perkara-perkara bid'ah, ya. Baik ya, saya rasa cukup untuk malam ni. Kita habiskan satu fasal malam ni dan saya buka ruanglah untuk insya-Allah kalau ada sedikit perbincangan. Wallahu a'lam. Kalau kita katakan sesuatu tu menyalahi sunnah, masyarakat kita tak terkesan dengan perkataan, sebaliknya dia meremehkan. Ada tak perkataan yang menekan bahawa dia patuh pada sunnah? Baik, sebab masyarakat kita memahami bila sunnah tu adalah sunat. Kan? Memanglah betul dari sudut perspektif fiqahnya betul lah. Sunnah tu sunat. Buat dapat pahala, tinggal tak apa-apa kan. Tu memang apa yang ditanam dalam kepala. Tak apa, sunat je. Kan? Tak apa, tak buat pun tak apa, sunat. Bukan wajib. Okey, kalau makruh pula, tak apa, makruh bukannya haram. Kan? Dia bermudah-mudah tapi cenderung ke arah makruh. Kan? Berasap-berasap tak apa, kan? Ni makruh, tak haram, kan? Dan solat witir lo sebelum tidur. Alah, sunat je, kan? Jadi ini adalah ciri-ciri beragama orang yang jahil. Dia beramal tanpa ilmu, ya. Maka penting kita yang perkara pertama sekali kita ajak mereka kepada ilmu, ya. Definisi sunnah itu sebenarnya lebih besar daripada sunat yang mereka fahami. Kita katakan benda ini menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi baik. Perkara ini menyelisihi perbuatan Nabi. Ya, mukhalafatus sunnah. Kita katakan kepada mereka kan. Ada juga tempat-tempat yang kita tak boleh nak sebut bab bid'ah ni. Bukan kata kita tak sebut, kita iktiraf adanya bid'ah dalam Islam. Tapi dia tak faham. Sebut bid'ah itu dia blok. Kan? Oh, tak boleh tahu lah. Ni geng Mik dan Angka Wahab ni kan. Jadi dia kata benda ni menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kita semua sayang Nabi kan. Tuan-tuan semua sayang Nabi kan. Kan? Semua sayang Nabi. Tapi mana bukti kecintaan tersebut? Semua mahabbah Rasulullah, qasidah mahabbah Rasulullah, pesta mahabbah Rasulullah, semua mahabbah, tapi tak cukup. Mahabbah wa ittiba' ataupun mahabbah wa mutaba'ah. Cinta dan ikut. Kita kena ajak macam tu, didik masyarakat faham. Sunnah ni kita kena ikut, kita kena buat, bukan kena tak buat tak apa. Ya, buat. Tanda-tanda, lepas tu kita ceritalah. Contoh ambil wuduk lah. Mudah sangat masyarakat kita ambil mudah, dia ambil yang wajib. Yang wajib ni ustaz, muka, tangan sampai siku. Okey? Kepala, kaki. Tu yang wajib. Kan? Cakap ke dia, kita cerita sikit. Lepas tu kita pun, penyampai pun kena ada
buat sedikit research dan bacaan supaya kita ada bekal. Kan? Kena ada bekal. Maksudnya fabada'al kita mulakan dakwah kita dengan ilmu, ya. Jadi kita kata, Syekh, dalam hadis ada sebut tau, Rasulullah ni dia nak kenal umat dia nanti dengan tanda kesan cahayanya wuduk. Bila entah Syekh ambil wuduk tempat yang sama, kan? Akhirnya kuranglah cahaya entah. Tambahlah sikit, kan? Tambah sunnah Nabi ni, ambil basuh bismillah, basuh tangan, kumur, sapu pula keseluruhan kepala, kan? Sekarang entah sini aja cahaya, kan? Orang lain semua sini. Oh, tengok cahaya semua sini kat segmen belakang. Oh, ni jemaah Malaysia. Boleh cam lah, kan? Jadi gitu. Kita ajak orang, tak apa, cerita panjang sikit pun tak apa. Kita ajak mereka pada ilmu, dan insya-Allah benda tu agak menarik. Kita tengok orang tu minat buat ibadah, kita cerita konsep ibadah. Orang ni minat tentang makrifah kepada Allah ni, kita cerita dari sudut tauhid, kan? Orang tu suka beramal. Amal ni. Kita ajak mereka tarik mereka kepada azkar dan doa-doa yang sunnah-sunnah. Jadi benda ni, setiap orang tak sama. Dia ada kecenderungan yang berbeza, kan? Kecenderungan yang berbeza. Tak apalah, jumpa kaki mancing ke, jumpa kaki motor ke, kaki basikal ke, masing-masing ada kecenderungan masing-masing. Dan kita ajar benda-benda yang sunnah. Kita kayu-kayu basikal, kan? Geng-geng mountain bike, kan? Naik bukit. Oh, naik bukit ni kita macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kenapa takbir ni? Ni sunnah Nabi. Naik bukit takbir. Oh, ya ke? Tak tahu pun. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Turun bukit macam apa? Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia, seronok hari ni naik bukit, kan? Ada takbir, ada tasbih. Kan? Jadi itu kreativiti kita lah, ya. Jadi kita sampaikan sunnah Nabi ini dengan cara yang kreatif, cara yang hikmah, ya. Jangan kita bekukan kita punya penyampaian, kita sampaikan dengan cara yang ikut masing-masing lah. Fiqh dakwah ni, kan. Yang penting cara itu tidak menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tak ada lah kita ambil gitar, kan. Tuan-tuan, hari ni saya nak ajar Hisnul Muslim. Greng, kan. Goreng gitar pula. Tu tak jadi, kan. Tu termasuk ulama maksud juga tu. Ya. Menghalalkan cara untuk menyampaikan dakwah, ya. Baik. Ya, ada soalan ni? Tentang ni, kalau kita gunakan dari syariat, kita bagi dia pemahaman syariat itu sendiri. Syariat itu adalah milik Allah. Kita berikan penjelasan tentang syariat, baru mereka faham apa itu kepentingan sunnah. Ya. Ya, betul. Barakallahu fiik. Jadi yang penting sekali, kalau boleh kita sampaikan mukadimahnya. Kalau nak tahu lebih lanjut, datang kuliah. Kan, datang kuliah. Kadang-kadang kita pun tak mampu nak explain benda tu. Kita ajak dia jumpa kawan-kawan kita yang lebih pandai menyampaikan, memberi kefahaman, kan. Jadi itu pun perkara yang baik. Ataupun orang sekarang ni suka akses internet. Bagilah link-link YouTube yang agak lunak lah, untuk mereka dengar, mereka faham, mereka dapat kefahaman. Itu bukannya sehari dua. Tugas kita bukan beri hidayah pada orang, ya. Tugas kita menyampaikan. Hidayah ni milik Allah Azza wa Jalla, ya. Ada orang datang kuliah sekali terus, alhamdulillah boleh faham. Ada yang datang bertahun-tahun pun tak pernah miss pun kuliah, tapi tak faham-faham. Ada juga. Kan? Jadi semua ni hidayah milik Allah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil falaha dialah. Kalau Allah beri dia petunjuk, insya-Allah dia tak akan sesat lama-lamanya. Kalau dia dibiarkan, maka dia akan sesat, ya. Wallahu a'lam. Perkara 7. Okey. Okey. Aku melihat manusia merendahkan diri mereka dalam mencari rezeki, maka aku memperhatikan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang pun yang melata di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki padanya. Okey. Merendahkan dirinya maksudnya menghina diri dia, ya, sehingga menempuh jalan-jalan yang haram, ya, menempuh jalan-jalan yang menyelisih agama semata-mata untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan habuan dunia. Itu maksud dia, ya.
Maksudnya dia tidak mengendahkan benda tu riba ke, benda tu haram ke. Yang penting dia dapat bahagian di dunia. Ini maksud dia. Ya, ini maksud dia. Maksudnya kita kena, itu memang kita kena betul-betul bertakwa dan memilih jalan-jalan yang halal dalam mencari rezeki. Memang banyak tuan-tuan jalan-jalan yang haram dan sangat menguntungkan. Banyak. Ya, saya tak perlu list, tuan-tuan pun boleh tahu. Kan? Jadi banyak. Jadi oleh kerana sifat ketamakan dia tu untuk dapatkan habuan dunia, maka dia tidak lagi menghiraukan. Dia menghinakan dirinya dengan menceburkan dirinya dalam jalan-jalan yang haram, ya. Merompak, mencuri, menipu, ya. Tidak jujur, klaim dan sebagainya, ya. Terlibat dengan perjudian dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itulah maksud dia. Menghina diri dalam mencari rezeki. Bimbang, tidak menurut perintah kepada bos, yang mana menyebabkan prestasi kita, ataupun kalau dalam bidang bisnes kita dengan banyakkan pergerakan menyebabkan rezeki kita tegak ataupun kenaikan gaji juga sebagainya. Okay. Itu masuk dalam perkara. Dia sebenarnya prinsip lah, kena ada prinsip. Muamalah kita dengan ketua jabatan kita, dengan ketua pengarah kita ke apa semua, dengan bos kita pun konsepnya sama dengan pemerintah. Kita memberikan kerjasama yang baik dalam perkara yang makruf. Dan sekiranya perkara itu perkara yang mungkar, ya, maka kita tolak dengan cara yang baik. Sekiranya kita ditekan, dipaksa dan sebagainya, rezeki Allah sangat luas. Rezeki Allah luas. Saya pun berdepan dengan student-student saya yang bidang hospitality, bidang catering kan. Dia orang bekerja bidang hotel apa semua. Kadang-kadang bila dia balik daripada latihan industri tu, dia cerita kena serve arak, kena buka tudung, ya, kena sebagainya lah. Jadi dia tanyalah pendapat-pendapat kita. Kita katakan benda ni rezeki Allah tu luas. Walaupun bidang dia bidang tu, rezeki Allah luas. Dan alhamdulillah ada di kalangan mereka yang menolak untuk kerja di bidang industri-industri ni, dan akhirnya mereka buat sendiri, menjadi usahawan, menggunakan ilmu skill yang mereka ada apa semua. Jadi itu maksud dia. Jangan sampai kita oleh kerana diploma aku bidang ni, bos aku dah suruh, dah kena pakai macam ni, pakai juga. Jadi di situlah orang kata kita diuji, ya. Setiap manusia diuji dengan cara yang berbeza. Kan? Mereka diuji dengan cara macam tu, kita ada yang dihalang untuk mereka solat dan sebagainya. Tapi sayang, gaji mahal ni, kerja sini, kilang ni, tapi tak boleh solat. Akhirnya dia kekal juga ada situ. Dia lebih sayangkan habuan dunia itu berbanding tanggungjawab dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, benda ni bukannya boleh. Ada student kita kan, yang kerja di company-company yang dihalang untuk mereka untuk solat apa semua. Jadi, ya. Begitu juga orang kerja di institusi perbankan, ya. Mesti ada benda, orang kata hasrat dia untuk mengingkari benda tu dan mencari peluang-peluang yang lain, ya. Peluang-peluang yang lain. Wallahu a'lam. Insya-Allah rezeki Allah luas. Tu yang kata rezeki Allah luas tu kan. Dan kesilapan kita melihat rezeki tu hanya duit semata-mata. Ada juga. Duit je semata-mata. Kerja ni 1,000, kerja ni 5,000. Tak, yang ni kurang rezeki. Tak. 1,000 belum tentu kurang rezekinya. Rezeki ni banyak. Kan? Dalam kesihatan tubuh yang baik, ya. Isteri, anak, ya. Banyak lagi rezeki-rezeki yang kadang-kadang kita melihat rezeki itu dalam bentuk material semata-mata. Tidak. Ramai orang-orang kaya yang kehidupan mereka tidaklah sesenang, sebahagia orang-orang yang miskin. Ya. Rezeki. Sebut sakinah je. Sakinah tu pun rezeki dari Allah. Ketenangan. Ada orang tak dapat je ketenangan. Walaupun duit juta-juta, pergi Paris, pergi mana, tak dapat tu ketenangan. Tapi orang ni kerja pagat je. Hari-hari dia dapat ketenangan. Ya. Wallahu a'lam. Tu rezeki Allah yang jangan kita sempitkan definisi rezeki tu hanya duit semata-mata. Tu kesilapan juga yang ada dalam masyarakat kita lah. Wallahu a'lam. Lagi nombor 8. Okey. Mereka bertawakal kepada perdagangan, pekerjaan, kesihatan kepada. Maksud tawakal kepada kesihatan dan ini maksud dia lebih kurang dengan yang ketujuh tadi. Ya.
Maksudnya kebergantungan mereka itu kepada selain Allah, ya, kepada perniagaan mereka, kepada pekerjaan mereka, sehingga kan mereka menolak hak-hak Allah semata memberi laluan, ya, memberi keutamaan kepada selain Allah, sama ada dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk perniagaan, ya, dan sebagainya. Jadi tidak ada, sepatutnya bulat tawakal itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Contoh orang meniaga waktu maghrib. Waktu itulah paling ramai orang datang. Dia diuji sama ada perniagaannya ataupun solat. Kan? Diuji. Di situlah ujian dia. Tapi bab pasal malam ni, saya pun pernah terlibat pasal malam ni. Saya betul-betul respect kalau peniaga-peniaga Kemboja. Ya? Kalau orang azan kat surau, kadang dia tinggalkan. Tinggal macam tu ya kedai. Kadang dia solat berjemaah di belakang van dia kan. Oh, dia betul-betul jaga bab solat dia kan. Teruskan. Walaupun waktu tu lah ramai orang datang. Kan? Waktu orang azan tu lah. Oh, orang datang kan. Jadi, bagaimana? Tawakalnya kepada Allah, itulah, orang kata apa? Berbezanya martabat manusia, sesama manusia. Wallahu a'lam. Okey. Okey, tentang adakah jin tu mampu memberi kerosakan kepada fizikal manusia? Okey. Okey, dari segi aspek sains dia ada tak? Ada hujah dia kan? Mesti ada kan? Okey. Betul. Okey, dia percaya ustaz lagi lah. Okey. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, doktor saya bagi contoh ni lah. Contoh angin ahmar. Angin ahmar ni orang dulu, ya, ketika teknologi perubatan tidak dapat lagi mengesan sakit sebabkan stroke ni. Jadi mereka namakan penyakit tu angin ahmar. Lebih dahsyat lagi, mereka meletakkan hadis palsu pula situ tentang dialog Nabi dengan Ruhul Ahmar ni. Kan? Sehingga kan Ruh Ahmar ni dia datang merasuk kan, menyebabkan berlaku kerosakan pada tubuh manusia. Maka lahirlah situ amalan pula. Doa untuk mengelakkan angin ahmar. Saya pun baca dulu masa sekolah dulu. Ustaz kata kena baca seumur hidup, baca sekali, insya-Allah tak kena angin ahmar. Ruhul Ahmar ni, jin yang merosakkan tubuh manusia. Kan? Jadi dibacalah doa-doa ni, makcik ni pun main baca, kena pula angin ahmar. Kan? Dia pun kata, macam mana ni ustaz, saya dah baca doa tu angin ahmar, tapi kena juga. Sebab teknologi perubatan itu tidak dapat mencapai itu lagi ketika itu, dan akhirnya benda ni take over dulu. Menjadi satu doktrin yang orang pegang, beriman. Ya? Akhirnya sains bila dia jumpa benda ni, dia kata tak, benda ni tak ada kena-mengena dengan ahmar ke apa, tapi disebabkan blocking ataupun bocor apa semua kan. Jadi benda tu terjawab lah. Sama juga macam banyak perkara yang dijawab dengan ilmu perubatan, tapi benda ni bukan sunnah lah, bukan benda yang sahih. Ya, bukan benda yang sahih. Sama juga macam bayi yang dilahirkan berkatan, terus berkatan kan. Seperti mana dikatakan Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim kata bayi yang lahir terus berkatan ni satu bentuk kecacatan. Bukannya satu kelebihan di kalangan orang Arab. Dan akhirnya kajian terkini betul mengatakan kan, yang terus berkatan, maksudnya dia tidak ada selaput, itu ada satu bentuk kecacatan. Ya? Baik, jadi
mana ada kelebihan pula kan? Takkan Nabi lahir turun berkatan. Dia Nabi tu tidak ada riwayat yang sahih kata Nabi tu lahir turun berkatan. Kan? Jadi seolah-olah mereka anggap benda berkatan itu satu kelebihan pada Nabi. Sebenarnya satu kekurangan yang mereka tentukan secara tidak sahih, tidak ada bukti, ya. Jadi banyak perkara lah. Termasuk juga perkara-perkara macam ni kan. Kadang-kadang kita nampak dari segi mata, nampak dia ni macam histeria disebabkan rasukan jin dan sebagainya. Tapi ada juga faktor hypertension, stres, ya. Banyak. Sebab kita pun berdepan, ya. Saya dengan kawan kita pun di institusi pengajian pun, bila musim exam ni ramai histeria. Takkan jin ni tahu. Takkan dia ada schedule akademik kan. Dia tahu, ni dekat exam ni kita kacau orang Islam supaya mereka tak cemerlang. Kan? Jadi benda tu nampak orang kata apa? Sebenarnya budak tu tension. Dia selama ni tak study, tiba-tiba nak struggle masa tu kan, nak fokus tu. Tension. Perempuan kan, lelaki ke. Jadi mereka stres dan histeria. Jadi orang yang lemah tengok orang menjerit pun dia menjerit. Tapi kita tak nafikan. Kita tak nafikan bentuk gangguan jin. Tapi nak taksiskan. Kes ni sebab kena gigit jin. Kes ni kena tumbuk dengan jin. Semua tak betul lah. Macam kita lah kena gatal-gatal. Kadang-kadang orang kata ni kena ludah jin. Kan? Sebab gangguan jin ni dia lain. Ya? Lain. Memang ditulis. Para ulama ahli sunnah pun ramai di antara mereka yang menulis tentang gangguan jin dan sihir, ya. Kebanyakannya adalah bentuk yang tidak boleh ditrace dengan teknologi perubatan. Contoh ain, ya. Rawatan ain tu kita kena beriman, ya. Yang mana orang tu terkena ain, dia boleh menyebabkan berlaku kecacatan pada badannya dan perlu dirawat seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana orang yang mendatangkan ain itu entahlah dibasuh tangannya, kakinya, dan baki air itu disapu kepada orang yang sakit, ya. Dan benda tu saya rasa elok kalau buat kajian pun bagus juga kan. Sebab tu yang tu kita kena beriman. Kena beriman sebab ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ustaz tu boleh kemukakan apa sajalah, sama dia nampak jin ke apa semua, tapi sebenarnya yang tu memang hebat tu. Dia boleh tampar 4,000 jin tu kan. Jin pun kenal dia. Wallahualam. Kalau jin pun kenal ni, biasa geng sama lah. Geng sama kan. Kita tak kenal, jin tak kenal kita. Kan. Wallahualam. Ya, jadi saya kira cukuplah kot untuk sekadar tu. Kalau ada lagi perbahasan mungkin di luar majlis lah, ya. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kalau bab jin sihir ni elok juga kalau buat satu daurah khas. Kan? Panggil ustaz-ustaz